Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Apa cerita ni? Kita tengok keadaan politik tanah air kita dah macam rojak campur pesembur campur nasi kandar. Macam tu lah kalau kita tengok sekarang ni. Kecoh-kecoh kelang kabut kan. Semua pun nak play safe, nak cover. Last kali merangkak macam bewak. Kan? Apa yang kita nak cerita hari ni, kita tengok ya. Sebab tu aku cakap dekat korang semua. Kita ni jadilah orang yang bijak dalam melayani orang-orang politik ni. Sebab dia orang ni main politik. Ya? Kita tengok kenaikan harga barang, apa-apa masalah tentang kita, itu adalah masalah kita. Undang-undang yang dibuat lebih kepada untuk marahin, untuk rakyat, bukan untuk orang politik. Faham tak ni? Orang politik kalau kena apa-apa kes pun 1 hari tak ada lokap. Tapi kalau kau kena ketum 1 cawan pun kurang-kurang reman 4 hari, kau tahu. Sebab tu aku cakap undang-undang dalam Malaysia ni, kalau kita tengok, kita boleh cakap benda ni berdasarkan kepada apa yang berlaku. Orang politik ni, dia ada different, berbeza dengan rakyat mahin. Tahu tak? Sebab tu orang berebut-rebut nak jadi orang politik. Sebab apa? Cukai tak payah bayar, gaji mahal berpuluh-puluh ribu, allowance macam-macam allowance, allowance dobi, allowance basuh kereta, allowance entertainment, allowance lebih banyak daripada gaji. Gaji pun dah 40-50 ribu, allowance lebih banyak daripada tu. Aku tahulah 3-4 orang kawan aku semua menteri. Kalau pergi duduk minum, pergi makan ni semua, aku tahu. Tak payah temberang dengan aku tahu. Depa ni memang gaji banyak-banyak, allowance entertainment pun banyak. Jadi, apa yang kita nak fikir kat sini, jadilah rakyat yang bijak dalam melihat perkara-perkara ni. Tahu tak? Sebab apa? Di antara statement ataupun siasatan yang dibuat oleh pihak polis, kenapa pihak polis, salah satu soalan penting dia, pertama, cik kerja apa? Berapa income cik sebulan? Kalau cik buat bisnes, berapa turnover cik? Kenapa boleh tanya macam ni? Yang kedua, kalau dia tengok kau bukan businessman, dia tanya, cik agak-agak ada tak cadang-cadang nak aktif dalam politik di masa akan datang? Kenapa dia tanya soalan ni? Sebab dia tahu kuasa-kuasa orang politik ni boleh menjejaskan dia. Faham tak? Sebab tu aku cakap dekat dalam video-video sebelum ni, aku kata kalau kau kena tangkap dengan polis untuk siasatan ke apa ke, kau jangan duk merendah diri sangat. Kau cerita yang betul je. Ini kau kata nanti aku cerita aku punya bisnes bagus lah apa semua, nanti dia pau aku pula kan. Lagi kuat lah aku nak kena denda. Tak ada. Kau cerita kau rendah tu lah dia tibai kau cukup-cukup. Sebab apa? Dia tahu ini miskin punya kaki, tak ada duit punya. Kan? Kalau kita charge dia reman pun tak ada lawyer nak tolong dia. Dia tak mampu nak bayar lawyer. Dia charge kau bodoh-bodoh punya kes pun kau kena mengaku. Kau tak boleh, dia tak boleh jadi macam aku, yang mana cas tuduhan kalau mengaku salah denda 2,000, ambil lawyer 15,000, 16,000, kasih lawan, tak mau bayar denda. Pasal apa? Mahkamah tempat kita tegakkan keadilan, bukan tempat kita nak mengaku benda yang tak betul. Bukan tempat kita nak pelepaskan diri, menjejaskan kemuliaan institusi mahkamah tu. Salah, tak salah jangan mengaku. Walaupun kau terpaksa korbankan duit kau berpuluh ribu. Nak jaga nama baik mahkamah tu. Orang lain aku tak tahulah, aku macam tu. Lepas tu kita sama lah balik. Okey. Orang-orang politik, mereka ni kaya raya. Kau tengok Anwar Ibrahim. Kalau dia mempersoalkan tentang kekayaan orang lain, aku nak tanya, Anwar Ibrahim duduk dalam jail dekat 20 tahun. Macam mana dia kaya? Apa sumber pendapatan dia? Bini dia doktor mata je. Tak silap aku doktor mata lah. Wan Azizah tu doktor mata. Takkan sekaya ni dia. Aku ingat kalau 20 tahun dia duduk jail,
Wan Azizah tu doktor mata, banglo tu dah lelong lama dah. Rumah dia yang dia duduk tu, rumah dia sendiri tu, dah lama dah jual. Wan Azizah terpaksa jual. Pasal apa? Mana ada sumber pendapatan? Tapi Anwar Ibrahim bila dia naik Perdana Menteri, dia boleh tak ambil gaji tau. Tapi allowance dia ambil. Aku difahamkan begitulah. Bermakna allowance dia lagi banyak daripada gaji dia. Kita yang dengar macam hebatnya Anwar Ibrahim tak ambil gaji. Dia tak ambil lah gaji allowance dia berlambak. Faham tak ni? Jadi rakyat ni mudah dipergunakan di sudut mana tau. Orang-orang politik ni dia faham rakyat orang Melayu ni emosi mudah dipermainkan, mudah diperbodoh-bodohkan. Sebab tu banyak kita tengok pentaksub penjilat ni. Aku je pada ke tak duduk mana-mana. Engkau orang kata aku orang tun lah, mana ada. Aku ikut member-member aku, kawan-kawan aku, menteri-menteri tu semua. Kau ingat aku sokong aku adalah ahli politik dalam parti dia? Tak ada. Kawan is kawan. Politik is politik lah. Kau main politik kau punya pasal lah. Aku businessman, aku punya pasal lah. Kan? Tapi kalau aku nak taruh, aku taruh juga based on realistik dan logik. Sebab apa? Negara ni tak boleh diperintah dengan memainkan emosi rakyat. Kita mesti ajar rakyat supaya berfikir secara realistik. Sebab tu aku adalah orang yang melahirkan ramai rakyat yang duduk atas pagar sekarang ni. Jadi ada puak-puak sekarang ni yang dia berusaha nak tarik orang-orang atas pagar ni turun. Aku pula duk kumpul orang atas pagar. Sebab apa? Aku mengajak rakyat supaya duduk atas tembok, tengok betul-betul. Mana betul kita sokong, mana tak betul kita tak sokong. Contoh, bila mengatakan DAP ni adalah komunis, aku tak sokong. Kan? Sebab apa? Mana ada Cina nak jadi komunis dah sekarang ni? Daripada dia jadi komunis, baik dia goreng char kway teow pun dia lagi bagus lah. Hidup dia lagi sempurna. Penat-penat jadi komunis, masuk hutan kena bantai dengan 69, kena bantai dengan askar Melayu, semua silap-silap mampus terkangkang dalam hutan tu, nak buat apa? Tak ada hasil. Baik dia jadi orang kaya. Betul tak? Sebab tu aku cakap kat sini, orang politik ni, kau nak tahu dia betul-betul nak berjuang untuk rakyat dan negara ni, pakai logik otak lah. Takkan umur dia dah tua bangka, dia sibuk pasal rakyat. Dia patut sibuk pasal diri dia. Betul tak? Bayar gaji dia 5,000 sebulan tengok. Dia nak jadi menteri tak? Tak naknya. Jadi, tujuan jadi menteri tu adalah sebab kuasa dan kesenangan hidup. Bukan sebab rakyat sangat pun. Ni, nak cerita kata, oh Jebat, kau bolehlah support kerajaan, kawan kau dalam menteri kerajaan sekarang ni. Tak juga. Cerita pasal barang, harga barang naik. Aku cakap terus terang, walaupun menteri KPDN tu kawan baik aku, boleh pergi minum lah apalah semua, boleh jumpa anytime. Call pukul 3 pagi pun dia pakai kain pelekat, dia keluar. Tapi, dalam bab harga barang naik ni, kat mana-mana aku jumpa harga barang naik kalau, memang aku terus WhatsApp dia. Aku cakap kedai ni harga barang dia naik tau. Dia nak hantar pegawai pergi cek, dia punya pasal lah, hantar lah. Bantai tetap bantai punya, tak ada aku peduli punya. Pasal apa? Ini hak rakyat. Takkan kerana kawan baik seorang, kita nak jahanamkan hak-hak rakyat. Walau bagaimanapun, dia tak ada agenda lah untuk nak menutup benda-benda yang benar. Dia pegawai kementerian dia sentiasa buat spot check mana-mana. So kalau ada kedai-kedai yang menaikkan harga barang, bagi tahulah. Inform. Kau tak boleh bagi tahu dekat talian hotline dia, kalau kau WhatsApp aku. Mai sini aku terus WhatsApp Salahuddin dulu. Apa masalah? Betul tak? Tapi aku nak bagi tahu kat sini, tak usah fikirlah benda-benda ni. Kebanyakan orang, contohnya orang-orang yang dibuang kerja daripada jabatan kerajaan, contohnya kena buang daripada polis. Dia dulu polis, lepas tu kena buang kerja. Dia berbulu punya pasal, dia pergi join politik. Join politik, lepas tu besok dia bantai balik. Dia bantai ketua-ketua jabatan yang ambil tindakan kat dia dulu. Jadi nak balas dendam, masuklah politik. Faham tak? Kau duduk satu kedudukan SU ke, setiausaha ke besok, kau tengok. Silap-silap, setakat inspektor DSP tu kau panggil menghadap je besok. Jadi ini perkara ni boleh berlaku. Sebab tu kita tengok Syafiqah tu, bila dia dah kena buang kerja lah apalah semua, dia pergi join politik. Kan? Dia duduk kat PN. Dulu dia duduk kat UMNO, tak boleh cari makan. Dia duduk kat PN.
Kalau dia naik kalau siap lah. Siapa yang buat kerja itu hari, yang pergi buang kerja dia lah, pergi hantar dia pemeriksaan mental apa semua, siap lah. Dia balas balik lah. Itu je. Kalau tidak, apa-apa dia nak sibuk pasal politik. Dia sibuk pasal negara. Diri sendiri pun dia tak boleh nak jaga. Korang pun tahu kan sejarah dia. Macam mana dia nak jaga hak rakyat lah, nak tengok kepentingan rakyat? Tak boleh. Aku cerita pasal Syafiqah kan. Korang jangan salah faham. So, kalau dilihat di sudut jabatan PDRM pula, polis-polis ni bukan musuh. Dia orang tak ada sebab nak memusuhi sesiapa pun. Tapi dia orang ni bertindak atas arahan pihak atasan. Kalau tak ada arahan, dia orang pun malas nak layan kau tu. Macam aku ni, dia orang takkan panggil kalau tak ada arahan daripada pihak atasan. Saja-saja nak panggil, dia orang pun malas. IP dia orang bersepah lagi yang tak siap. Takkan nak buka IP baru, buat serabut kepala je. Aku ada member dekat Jalan Traverse sana, record the best top 10 ni IP. Bukan top 10 lah, top 2 lah aku ingat. IP tahun tu 1000 IP dia. Buka IP sampai 1000 pada tahun tu. Aku dapat maklumat macam tu lah. Dia ni buka IP tahun ni saja 1000 IP dia. Macam mana dia nak posting? Macam mana dia tu nak kena tukar IP dia saja 1000? Dahsyat tak dahsyat? Lepas tu kau ingat, dia suka-suka nak tambah IP ke? Buat serabut kepala dia je. Itu kalau dia kena posting, kalau nak handover tu, siapa pegawai nak ambil alih dia punya IP tu semua? Tak juga. Dia ni akan dipanggil bicara. Kena posting pergi utara, dia duduk ulang-alik lah. Bertahun-tahun kerja dia duduk adap IP dia yang dia dah buka tu. Pening tau. Jadi polis bukan musuh. Kalau dia panggil kau tu sebab arahan je. Macam aku kena tahan dulu. Ingat tak kena tahan? Masa buat video pasal KPN pergi Turki tu. Ingat? Pegawai 3 paku main tengah malam tau. Main 3 malam. Assalamualaikum bang. Saya diarahkan oleh Timbalan Ketua Polis Negara untuk tahan bang, untuk bantu siasatan. Profesional je. Abang masuk dalam, tukar seluar, baju apa. Abang bawa IC je bang. Lain tak payah bawa. Kami support. Bukan yang datang ambil toko bro saja tau. 3 paku main ambil. Kau ingat apa? Jadi biasalah kalau influencer, YouTuber, TikTokers, kalau kena panggil dengan polis, perkara biasa. Tu Papa Gomo kena panggil, biasa lah. Jadi balik pada cerita tadi. Sebab tu, untuk kau nak pergi aktif di dalam politik, untuk pergi ke satu-satu stage, memegang jawatan di dalam jabatan kerajaan, ada semakan SB. Faham tak? Sebab tu aku cakap Syafiqah tu dia nak pergi sampai mana? Dia boleh duduk sebagai penasihat kepada si bodoh-bodoh yang ada dalam parti dia lah. Besok kalau si bodoh tu naik duduk kat kementerian, dia mana boleh naik? Dia mana boleh ikut masuk kementerian? Laporan SB mesti tak lepas macam tu. Pasal apa? Rekod jenayah bersepah sampai kena buang daripada PDRM. Faham? Macam mana dia naik? Sebab tu aku gelak je, aku biar je. Tengok dia nak naik. Kalau betul dia boleh masuk kementerian esok, aku orang pertama pancung dia. Aku bongkar semua sekali pasal dia. Pasal apa Malaun ni boleh masuk kementerian pula ni? Macam tu lah kan? Sebab dia ada lah mesej-mesej aku tak reply punya. Kan? Sebab apa? Dia tahu aku adalah orang yang bahaya untuk dia. Aku buka je mulut, dia bahaya. Tapi pasal dia cari makan, aku tengok dia pun tak apa-apa nak senang kan. Hidup pun wara, aku biarlah dulu kan. Jangan tak tahu. So, nasihat aku kepada semua orang, politik ni mana-mana side pun Tok Saduk duduk jadi pengikut pentaksub ni. Sebab masing-masing pun play safe ni. Nak fikir pasal buah hang kaya tu, Anwar Ibrahim tu lagilah. Aku tanya aja ni. Orang tanya aja, ni rumah ni pasal apa? Tanya dah. Dia punya pegawai dah siap lah pergi buat report polis. Kononnya buat fitnah. Fitnah dengan soalan pun tak tahu beza. Antara orang tanya dengan orang tuduh pun dia tak tahu beza. Lepas tu pergi buat report. Buat serabut kepada IO tu je. Buat serabut polis nak siasat. Pasal apa? Dia tanya. Dia bukan tuduh. Macam akulah. Aku tanya. Anwar Ibrahim duduk dalam penjara berpuluh tahun. Keluar masuk kan. Macam mana dia kaya? Dia dapat duit kat mana? Dia tu kira kaya lah tu.
Wan Azizah kerja apa? Dia buat apa? Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia tolak gaji dia berpuluh-puluh ribu. Kaya betul dia ni. Mai mana dia punya kekayaan? Dia duk sibuk kata Tun kaya ke anak lah apa semua. Suruh dia bukti pun tak ada. Aku punyalah support Anwar Ibrahim. Kali ni Tun mesti koyak. Anwar kata dia ada bukti berkotak-kotak. Sampai hari ni haram tak keluar lagi bukti. Duk sembang je. Bila dia sembang bodoh, kita pun sembang lagi, kita pun bodoh jugalah sembang. Kan? Orang gelak kan kita. Dia kena gelak tak apalah, dia Perdana Menteri, malu apa? Kita ni kalau kena gelak lah, bodoh saja. Betul tak? Jadi sebab tu, jadi Melayu yang bijak. Dan yang kedua, jangan jadi Melayu yang miskin. Bahaya. Dekat Malaysia, jadi orang Melayu jangan miskin. Bahaya. Orang bijak-bijak kau. Jadi orang kaya. Sebab tu Cina jadi kaya. Dia kaya, Melayu pun ikut dia. Faham tak? Sebab dia kaya, tak ada orang boleh bijak dia. Sentuh dia sikit, 8 lawyer beratur belakang dia. Sebab dia kaya. Sebab tu Cina tu dia boleh naik walaupun dia minoriti. Sebab dia monopoli ekonomi kekayaan di tanah Melayu ni. Orang Melayu ni, macam tu katalah, baca malas. Semua malas. Jadi apa? Jadilah hamba kepada bangsa lain. Kan? Lepas tu bising. Pendatang asing masuk negara kita. Jadi kaya raya. Mereka kaya lah. Mereka masuk hampa tak jaga negara. Jaga negara apa? Kan? Pendatang asing bersepah tak lewat apa? Betul tak? So, itu topik dia hari ni. Kalau nak mempersoalkan, mereka ni akan saling mempersoalkan. Sanusi tu pun sama juga. Dia kena bantai. Dia pun bantai orang. Sumpahlah tu. Kan? Sebab Han duduk kat opposition. Han sebagai pembangkang. Mana ada satu kerajaan semasa orang dia boleh diheret ke mahkamah tentang kesalahan-kesalahan. Mana ada? Kan? Nak tahu kerajaan Anwar Ibrahim ni bersih atau tidak, tunggu dia tumbang besok. Baru tahu. Sekarang ni dia naik, kerajaan yang sebelum ni kena korek habis lah. Baru tahu kata Muhyiddin tu ada buat, dikatakan terlibat dengan Pengsolatan. Bila kerajaan tu tumbang, baru tahu anak Hamzah, anak Datuk Hamzah Zainuddin ada terlibat dengan kes minyak subsidi. Ni semua tahu bila dia tumbang. Sekarang ni kerajaan Anwar Ibrahim, hentam dia macam mana pun tak guna. Pasal apa? Kes dia takkan dibawa punya. Pasal apa? Dia kerajaan semasa. Dia sendiri pun cakap, kerajaan di bawah pentadbiran saya setakat ini tidak ada ketirisan ataupun penipuan 08. Tak ada. Memanglah tak ada. Engkau kerajaan. Tunggulah kau tumbang nak tahu ada ke tak ada. Betul tak? So, mereka ni semua takut. Hilang kuasa bukan setakat balik rumah duduk diam. Hilang kuasa silat-silatkan ke Sungai Buloh. Faham? So, bagi aku kalau tanya kat aku tentang UMNO, kena tanya kat Najib betul-betul. Betul ke apa yang Tok Zaid buat ni mendapat persetujuan daripada Datuk Seri Najib? Yang ni je rakyat tak tahu sampai hari ni. Najib dah melingkup duduk penjara, apa pun tak tahu dah. Orang UMNO main ikut je lah. Dan kebanyakan orang-orang yang duduk di bawah pentadbiran kerajaan Anwar Ibrahim, orang-orang yang duduk dalam pentadbiran dia, bukan orang dia. Semua pun nak kuat kan, nak tubuh kerajaan nak kuat tu, terpaksa lah bubuh orang UMNO. Bubuh orang UMNO dengan prinsip dan ideologi dia. Letak DAP dengan prinsip dan ideologi dia. PKR dengan prinsip dan ideologi dia. 3 ideologi yang berbeza dan prinsip yang berbeza. Faham? Dia bukan macam kerajaan Tun Mahathir dulu. Kerajaan Tun Mahathir dulu Barisan Nasional solid. Tak ada beza-beza. Cakap banyak, get lost. Faham? So, setakat ni aku tengok keadaan ni, rakyat semua huru-hara duk tengok orang politik. Harga barang naik juga. Naik tau harga barang. Siapa cakap tak naik? Beras naik, tepung naik. Kan? Aku businessman, aku tahu lah. Kan?
So yang ni kita kena tengok lah. Sembang apa, habuk pun tak ada. Kan? Teruk. Cuma lebih selesa lah daripada kerajaan apa si abah kau Yidin tu. Lagi selesa lah sekarang. Selesa lah sikit. Rakyat boleh spend, boleh berbelanja. Tapi kita nak tengok sekarang ni, harga barang memang naik. Kau tahu tak? Restoran sekarang ni, ikan goreng seko RM5. Ikan ayam, dua benda ni, masak kuah kah, goreng kah, sambal kah, budu kah, apa kah, hang ambil satu RM5. Nasi kosong sepinggan RM2 sekarang. Ayam, ambil ikan seko, ambil nasi putih, buh kuah sikit, RM5, RM6, RM7. Campur air RM2, RM9. Buh sayur sikit, RM10. Macam tu punya kira. Bukan macam dulu. Dulu ikan seko RM3. Faham tak ni? So, jadi rakyat Malaysia, kalau kau nak tengok negara ni tidak dimonopoli oleh orang-orang politik kerakusan mereka ni, hendaklah jadikan diri kau orang yang berfikir secara realistik, straightforward. Okay? Tak ada komen lain. Kita nak tengok benda ni berjalan dengan baik, fikir secara logik. Kenapa orang tua-tua duduk dalam politik ni, mereka ni semua berebut nak jadi menteri? Pasal apa? Hebat sangat ke dia orang? Orang muda tak ada ke? Jadi apa sebabnya? Kan? Umur 60 ke atas sibuk nak jadi pemimpin. Pasal apa nak pimpin? Pasal apa? Kau dah nak masuk kubur dah, bau tanah. Bagi orang muda-muda lah. Jadi kalau dia masih nak, bermakna apa? Bermakna ada sesuatu yang tak dipertahankan. Ada sesuatu yang menjadi kerisauan kepada dia. Kan? Sama je semua. Tun pun sama. Kenapa Tun tu dia nak sembang tentang memperjuangkan hak orang Melayu, memperjuangkan Melayu. Dia 98 dah. Perjuangkan tentang hidup dia untuk nak pi dah tu. Alam kubur, alam barzah ni semua ni. Baik dia perjuangkan yang ni. Tapi kenapa dia sibuk perjuangkan pasal rakyat? Dia dah berjuang untuk rakyat berpuluh tahun. Cukup dah. Allah tak soal dah dia. Lepas ni dia masuk kubur, Allah soal dia pasal dia pula. Jadi di mana logiknya Tun tu masih nak bercakap pasal berjuang untuk Melayu, untuk rakyat? Bukan dia. Dia boleh jadi penasihat sebab dia orang tua. Bukan dia main player. Faham? Sama juga Anwar Ibrahim. Dia pada umur dia macam ni, bukan dia sepatutnya jadi Perdana Menteri. Hebat sangat kan Anwar Ibrahim tu? Tak ada orang lagi hebat pada dia ke? Anak-anak muda, anak Melayu tak ada yang lebih hebat pada Anwar Ibrahim. Tengok betul-betul. Setakat main goreng sembang kosong, semua orang pun boleh. Aku pun boleh goreng. Kan? Tapi kalau betul-betul nak buat, boleh ke? Tak boleh. Nampak? Dan video ni panjang ni tau. Pasal apa? Aku nak lalu habis semua lah kali ni kan. Pasal apa? Pening kan tengok korang ni. Pasal apa korang tak nampak? Pasal apa korang tak faham? Anwar Ibrahim, dia naik, dia sibuk korek ketirisan, 08 apa semua. Dan yang dia korek semua kerajaan sebelum ni, pemimpin-pemimpin sebelum ni. Betul tak? Betul Okey, baik. Apa saja salah laku, salah guna kuasa, 08, semua kena korek. Betul? Kenapa pula kes dia tak korek? Dia kata dia kena naya ni. Kena anaya, saya adalah orang yang sangat memahami erti penginayaan. Dia kata dia kena naya. Dia sebut saja dia kena naya, bermakna yang terlibat adalah institusi kehakiman, Jabatan Peguam Negara, Polis Diraja Malaysia. 3 ni terlibat. Dia kata, saya dah maafkan orang-orang yang buat naya saya. Orang yang buat naya dia, bukannya pergi buat naya dia dekat lorong Haji Taib. Bukan. Buat naya dia, tangkap dia, tahan secara sah. Bukannya dia macam dia kena belasah lah, kena apa dalam penjara lah apa semua tu. Bukan dia kena belasah kat Coket Road. Bukan, dia kena belasah dalam tahanan. So, ini bukan hal peribadi. Ini adalah hal yang dia perlu tegakkan kebenaran tu. Benarkah institusi polis, Jabatan Kehakiman, Jabatan Peguam Negara boleh disalahgunakan oleh orang-orang politik bagi tujuan menyerang orang-orang yang memusuhi musuh politik mereka?
Benarkah boleh menggunakan 3 agensi ni? Kalau betul boleh menyalahgunakan 3 agensi ni melalui kuasa-kuasa politik untuk melakukan penjejasan, pengkhianatan terhadap Anwar Ibrahim, maka Anwar Ibrahim kena bela ni. Bersihkan balik institusi ni. Sebab rakyat berhak untuk rasa takut kalau memang betul boleh berlaku macam ni. Kuasa orang politik melepasi kuasa institusi kehakiman, melepasi kuasa Jabatan Peguam Negara, melepasi kuasa-kuasa polis di Raja Malaysia. Betul ke macam ni berlaku? Sehingga Anwar Ibrahim tu boleh ke penjara sampai 20 tahun. Kalau ini pernah berlaku di tanah Melayu, Anwar Ibrahim patut korek yang ni. Bukan korek bab duit je, korek bab ni. Yang orang tuduh kau main jubur, yang orang tuduh kau macam-macam. Yang ni kau patut korek balik. Bersihkan institusi kehakiman, Peguam Negara dan PDRM. Kenapa kes kau tak berani review? Kau tak nak korek balik? Koreklah kes kau. Baru kita tahu betul Anwar Ibrahim kena naya. Betul tak? Ini kes kau tak korek. Saya dah maafkan. Engkau ada hak apa nak maafkan kalau dia melibatkan institusi kerajaan? Institusi kerajaan ni di bawah hak engkau ke? Untuk nak katakan tak apa ke atau tak boleh semua engkau ke? Itu semua hak rakyat. Rakyat berhak untuk tahu. Kau kena bersihkan 3 institusi ni. So Anwar, nak kata support pun tak, nak kata tak support pun tak. Ada bagus, ada tak bagus sekarang ni. Fikir-fikirkan semua orang. Next PRU, next PRN. Jadilah pengundi yang bijak. Fikir-fikirkan. Sekian, wassalam.